A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanyakan tentang Aku, katakanlah bahawa Aku dekat. Aku akan memperkenankan doa mereka yang meminta. Sadaqallahul azim, surah Al-Baqarah ayat 186. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada tengah hari ini sekali lagi kita dapat sama-sama berkongsi ilmu pada tengah hari ini. Sebenarnya pada tengah hari ini adalah memenuhi jemputan Musalla An-Nur, Musalla An-Nur di Menara Selcom, Menara Selcom di Petaling Jaya. Untuk maklumat tuan-tuan, saya memang ada kuliah di sana sebulan sekali, kuliah bulanan. Jadi sempena dengan PKP ni, kita adakan juga dengan kita mengadakan kuliah secara online. Dan diharapkan sahabat-sahabat kita di Menara Selcom sihat walafiat, walaupun kita tak bertemu mata selama ni, tapi kita saling mendoakan antara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan hubungan kasih sayang di antara kita sentiasa berterusan, sentiasa di hati kita masing-masing, demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi dalam keadaan hari ini kita masing-masing dengan tugas-tugas yang kita lakukan, walaupun apa pun tugas yang kita lakukan, tetap kita mengharapkan redha Allah, Bila kita hubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita dengan manusia akan menjadi senang dan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita hanya menghubungkan hubungan kita sesama manusia, tidak menghubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengalami kesukaran kepada kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yakni imtithalul awamir, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan keluarkan dia, jadikan dia keluar daripada permasalahannya. Yaj'al lahu makhraja, akan diberikan padanya jalan keluar daripada masalah-masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan direzekikan daripada jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Inilah keyakinan kita, penuh keyakinan kita, maknanya Allah SWT akan membantu. Allah SWT sentiasa membantu hamba-hambanya, Allah Ta'ala sentiasa membantu hambanya yang sentiasa mendampingkan diri kepadanya. Sebagaimana ayat saya baca di atas tadi, mula-mula tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanyakan tentang Aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku ni dekat dengan mereka, kata Allah. Apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, bagi tahu kepada mereka Aku ni terlalu dekat. Sebelum ini pun kita dah dengar banyak ayat, banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana sahabat-sahabatnya bila berhadap dengan Allah SWT, mereka rasakan mereka segala-galanya ketika itu, mempunyai segala-galanya, daripada seorang yang lemah, seorang yang tidak berharta, tetapi apabila merasakan dirinya menjadi hamba kepada Allah SWT, dia rasa lengkap, dia rasa sempurna segala-galanya, sebab dia berhambakan kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa. Itulah kesedaran kita setiap hari dalam keadaan yang sedemikian. Baik. Jadi Allah SWT mengatakan, fa inni qarib, Aku ni dekat kepada hamba-Ku, min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat daripada urat leher. Baik. Jadi alhamdulillah, pada tengah hari ini saya nak berkongsi berkait dengan ayat surah Al-Baqarah 186 tadi.
Maknanya kita nak mencari cinta Allah. Kita nak mencari cinta Allah. Sebab tu saya tulis tajuk tadi tu cinta ilahi, kan? Maknanya mengemis cinta ilahi. Ya, kita di samping kita mencari cinta sesama manusia, kita letakkan cinta kita yang paling tinggi, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya kita tidak akan kecewa. Bila kita letakkan cinta kita kepada Allah, pastinya kita tidak akan kecewa. Kalau kita letak cinta kepada manusia, akan berakhir dengan kecewaan juga. Walaupun sayanglah kita pada seseorang itu, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, apabila kamu sayang pada seseorang macam mana sekalipun, suatu hari kamu akan bercerai dengan dia. Suatu hari kamu akan berpisah dengan dia. Ya, bercerai sama ada cerai hidup atau bercerai mati. Ya, dalam keadaan kita tengah sayang. Allah SWT nak ambil, perkara itu boleh berlaku dalam sekelip mata sahaja. Sebab itulah letakkan cinta, kasih hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila sebut cinta, kita nak fokuskan dalam bulan Ramadan ini. Ya, berjayakah kita mendapat cinta Tuhan dalam bulan Ramadan ini? Ya, sepanjang bulan Ramadan yang dah semakin hari semakin ke penghujung Ramadan, ya, kita dah berada di penghujung Ramadan sekarang ni. Tak sampai 10 hari lagi dah. Tak sampai 10 hari dah kita nak mengakhiri Ramadan. Jadi selama ini di awal Ramadan kita bercita-cita untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita nak memperolehi segala kelebihan yang ada dalam Ramadan. Jadi sekarang ni masa dah berlalu, sudah berada di penghujung Ramadan. Berjayakah kita mendapat cinta Allah? Berjayakah kita mendapat cinta Tuhan dalam bulan Ramadan ini? Cinta itu buta. Bila sudah cinta, yang susah akan menjadi senang, yang jauh akan menjadi dekat, yang letih akan menjadi kuat. Itu kaedah cinta. Ya, bila kita bercinta sesama manusia, dia orang Kelantan dia panggil cinta ni, dia panggil gila. Ya, gila. Kalau orang Kelantan sini dia panggil gila. Maknanya mamak gila pada Minah. Mamak dah gila pada Zainab contohnya. Bila sebut gila je, bila sebut gila, maknanya dia tak malu, ya, dia sanggup buat apa saja. Begitulah pemahaman kita terhadap cinta. Musalla An-Nur, ya. Okey, Musalla An-Nur Selcom baru melihat, ya, dia yang menganjurkan pukul 1 tapi lambat sikit. Tak apa, ya. Jadi terima kasih pada pihak surau An-Nur Selcom, ya, kerana menjemput saya pada tengah hari ini, ya. Jadi akhirnya bertemu juga sepanjang, ya, PKP ni rasa tak ada, ni baru kali pertama, ya, kita bersama. Jadi alhamdulillah, ya, terima kasih pada pihak surau dan pada jemaah-jemaah yang sedang melihat sekarang ni. Kita sama-sama doakan, ya, mudah-mudahan kita semua sihat, dapat menjalani tugasan kita dengan baik. Ya, pastinya fikiran kita tu, otak kita tu fikir kerja, ya, untuk Allah. Ya, bila kita kerja untuk Allah, Allah SWT akan selesaikan segala masalah kita. Walaupun kerja sebagai orang kata bahagian telco, telekomunikasi, orang kata apa kaitannya dengan agama? Apa kaitannya dengan agama? Itu sebenarnya atas pemahaman kita. Kita memberi kemudahan kepada orang ramai untuk berhubung, ya, dengan Selcom, dengan penawaran yang baik dan bagus daripada Selcom ini. Ya, ramai mana di kalangan rakyat-rakyat kita yang menggunakan talian Selcom. Ya, maknanya dengan servis yang terbaik, dengan keadaan yang hari ini kita boleh memudahkan urusan kita, mendekatkan yang jauh, memudahkan yang susah, ya, dengan Selcom ini, dengan talian ni Selcom ini, insya-Allah mudah-mudahan ianya akan memberikan pahala ganjaran yang setimpal pada sahabat-sahabat kita yang bekerja di Menara Selcom, ya. Jadi jangan ingat, ya, nak jadi ustaz saja, jangan ingat nak berceramah agama saja. Biarpun apa kerja yang kita buat, niat apa kebaikannya kepada masyarakat, ya, apa kebaikannya, anfa'u linnas, apakah kebaikan manfaat yang kita boleh beri kepada manusia. Itu yang sepatutnya, ya, khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi tuan-tuan dapat memberi manfaat. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan, Allah Ta'ala bagi, ya, kelancaran dalam kerja kita, insya-Allah. Baik. Jadi sambung, ya, pada tadi, sebab saya dah musalla baru masuk, saya raikan dululah, kan. Okey, baik. Jadi
kita mencari cinta, cinta yang abadi, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentu bila kita mendapat cinta ini, sebagaimana kalau manusia tadi saya bagi contoh, kalau sesama manusia sanggup berbuat apa saja, manusia hilang pertimbangan yang waras. Kalau dah sampai ke peringkat cinta yang gila, cinta yang gila ni sampai ke peringkat tu dia waras, hilang pertimbangan yang waras. Begitu juga kita nak kita mendambakan cinta ilahi, iaitu cinta yang sebenar-benarnya. Akhirnya apa kesan dia? Apa kesan daripada cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Disebut dalam kitab kita ini, yang letih akan menjadi kuat, yang sakit akan jadi sihat, yang jauh akan jadi dekat. Maknanya dipermudahkan segala urusan. Tepat dengan ayat saya baca tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan lorongkan jalan-jalan keluar kepada mereka. Selalu di mana-mana pun saya minta supaya sahabat-sahabat semua amalkan surah At-Talaq ayat 3 ni, wa may yattaqillah, bacalah setiap kali lepas solat, niat untuk Allah SWT bagi kita terus bertakwa kepada Allah, baca 3 kali, baca 3 kali sekurang-kurangnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar, murah rezeki insya-Allah, mudah urusan, dan insya-Allah akan diselamatkan daripada musibah, beramal dengan yakin kepada Allah SWT insya-Allah. Baik. Benarkah kita begitu apabila berhadapan dengan tuntutan agama? Jadi kayu ukurnya di mana kita nak mengukur cinta kita kepada Allah. Tahap cinta kita kepada Allah tu macam mana kita nak tahu kita ni benar-benar cinta kepada Allah? Tak kuat, tak apalah. Memang kita duduk dalam taman ni, dalam kebun. Kita ambil suasana nature ni. Tak apa kan. Yang penting clear suara ni. Okey, baik. Jadi benarkah kita begitu apabila berhadapan dengan tuntutan agama? Bila kita berhadapan dengan tuntutan agama, adakah bila kita melakukan ibadah, kita rasa lapang dada kita, ataupun kita rasa macam satu bebanan kepada kita? Sepatutnya tidak. Apabila kita cinta kepada manusia, kita tak akan sangat penat, tak akan rasa letih, tak akan rasa lama. Begitu juga dengan cinta dalam ibadah. Bila kita cinta dalam ibadah, kita solat, katakan, kita solat. Bila kita solat, kita tak akan rasa penat dalam keadaan kita bersolat. Kita rasa tak puas bersolat, rasa tak nak keluar daripada solat. Biar lama lagi baik. Kalau orang bercinta, dia tak nak kalau boleh nak letak telefon tu pun susah, nak berpisah tu pun susah. Begitulah dengan solat. Bila berada dalam solat, kita rasa susah kita nak keluar daripada solat kita. Okey, baik. Begitulah juga puasa sekarang ni. Kita rasa kerana cinta dengan ibadah puasa ni, kita tak rasa penat, tak rasa dahaga pun, tak rasa lapar pun. Kalau rasa pun hilang begitu je. Sebab apa? Sebab cinta kita kepada Allah. Dan sebenarnya puasa ni pun bukan beban pun, bukan beban. Walaupun nampak macam zahirnya secara macam satu bebanan lah, tak makan tuan-tuan. Makan minum ni satu keperluan, tapi dilarang makan, dilarang minum walaupun sedikit. Tengok Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kata kutiba, diwajibkan. Kata macam dibebani kita, macam dibebankan kita dengan berpuasa. Sebenarnya bukan beban, bukan penyiksaan, bukan penderaan, bukan. Kalau ada golongan-golongan yang mengatakan, dia kata ni satu melanggar hak asasi manusia sebab tak boleh makan, tak boleh minum. Hari ni kita tengok puasa ni biasa je. Kalau nak operation, pesakit mana-mana, doktor suruh puasa. Nak scan apa yang ada dalam perut pun kena puasa. Puasa penat sampai 12 jam, 13 jam, sampai masa doktor kata bukalah, tak jadi. Hari ni tak dapat nak scan, tak dapat nak bilik penuh dan semua macam-macam. Kita tak risau. Sebab apa kita ikut kata doktor? Sebab dia kata puasa ni bagus. Jadi Allah SWT ni doktor kepada segala doktor.
Kenapa Allah SWT suruh kita berpuasa? Mesti ada sebab. Bukan saja-saja Allah suruh puasa. Ada orang kata, Allah lambatnya habis puasa. Lepas 24 bulan ni bolehlah makan macam biasa. Ya, bolehlah makan macam biasa. Seronoklah kedai-kedai dah buka macam biasa. Tu bagi orang yang tak ada cinta. Bagi orang tak ada cinta kepada Allah, dia rasa macam bebanan kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ya ilazina amanu, wahai yang beriman, ya, insya-Allah. Baik. Di kesempatan akhir Ramadan ini terasa masih ada waktu dan sinar harapan untuk kita mengemis agar terus mendapat rahmat, kasih sayang, ganjaran pahala dari setiap amalan yang dilakukan. Jadi kita diistilahkan kita ni bagaikan mengemis, ya, peminta sedekah, ya, pengemis lah, ya. Kita bila sebut pengamis, pengamis Indonesia kan, disebut sebagai peminta sedekah. Kita minta kepada Allah, ya. Dalam doa kita sebelum kita sembahyang sunat witir, kita kata apa, ya, indaka talibin, kita minta kepada Allah, ya, Allah min indika talibin, makna kita minta jadi pengemis kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah kita nak. Kita nak apa yang ada di sisi Allah dapat kepada kita. Sepanjang bulan Ramadan ni orang lain tak dapat, biar kita dapat. Orang lain berusaha untuk dapat kelebihan Ramadan, kita berusaha. Ya, orang kata kau apalah penat-penat, tak apalah, kau tak nak, sudah, biar aku yang dapat. Sebab apa? Sebab kita nampak keuntungannya kepada kita. Inilah kelebihan ilmu, kelebihan kesedaran, kelebihan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di hujung-hujung Ramadan kita masih ada lagi harapan. Kita masih ada lagi peluang kepada kita untuk mendapat rahmat, kasih sayang, ganjaran pahala daripada setiap amalan yang kita lakukan. Kita tak nak sia-sia amalan kita itu. Ya, kita nak setiap apa yang kita buat daripada bangun pagi sampai kita tidur malam, semuanya berjalan, ya, semuanya dikira dengan pahala, dikira dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Ya, kerana inilah lubuk pahala kepada kita. Ramadan yang lubuk pahala, Ramadan yang lubuk untuk kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu dan sinar harapan untuk kita mengemis, ya, untuk mendapat kasih sayang daripada pahala ganja amalan yang kita lakukan. Hal ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, ya, mengenai keuntungan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rujuk pada satu hadis. Hadis Nabi yang mengatakan dalam bulan Ramadan ni berbagai-bagai kelebihan disediakan. Jadi kita rujuk satu hadis yang insya-Allah hadis ini akan memberi semangat kepada kita untuk berterusan dengan amalan yang baik sepanjang bulan Ramadan. Sabda Nabi SAW, kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dhifin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Kata Nabi, kullu amal ibni Adam, setiap amalan ataupun seluruh amal perbuatan anak Adam itu yudha'aful hasanah, ya, akan dilipatkan pahalanya, akan dilipat gandakan pahalanya. Yudha'af, ya, yudha'aful hasanah, akan digandakan kebaikannya, pahalanya. Asyru amthaliha, dengan 10 kebaikan. Ila 700 dhifin, sehingga sampai kepada 700 kali ganda. Kan? Tengok kelebihan yang Nabi janjikan kepada kita, ya, dengan wahyu Allah Ta'ala pada Nabi. Nabi sampai kepada kita, Nabi kata setiap amalan anak Adam, setiap amalan kita semua ni, ya, amalan yang baik yang kita lakukan akan diberikan pahala, digandakan pahala dengan 10 kebaikan, 10 kali ganda, dan sampai ke peringkat 700 kali ganda. Ya, 700 kali ganda, tuan-tuan, banyak lah, ya, banyak sangatlah 700 kali ganda ni. Sebab itulah kita ni, bila kita cinta kepada Allah, kita tak akan rasa penat, kita tak akan seletih. Kita baca Quran, selalu saya sebut tuan-tuan yang rajin baca Quran itu, ya, rasakanlah bertuahnya kita, kerana kita diberi peluang untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab orang baca Quran ni orang kaya. Orang yang mampu baca Quran adalah orang yang paling kaya sebenarnya, ya. Orang yang tak boleh baca Quran, dia ambil Quran, cukuplah tengok je Quran. Ya, kalau dia tak boleh baca Quran, ambil Quran tengok je lah.
Lepas tu tinggal Quran, balik pergi kerja. Pergi kerja. Tapi dalam hati kata, ya Allah, ruginya aku. Orang lain boleh baca, aku hanya tengok je. Ya, sekurang-kurangnya satu hari tengok juga Quran. Kalau tak mampu baca pun tengok juga. Sebab apa? Sebab kelebihannya begitu banyak. Tapi nak banding tengok dengan baca, baca lagi banyak lah. Ya, kata Nabi, man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahul hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, kata Nabi, falahul hasanah, maka baginya 10 kebaikan. Ya, la aqul alif lam min harfin, aku tak berkata alif lam min tu satu huruf, walakin, tetapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Ya, maknanya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf dekat situ? Ya, 19 tak? Ya, berapa huruf? 190. Macam tu. Tuan-tuan baca, ya, satu baris. Ya, dikatakan dalam Quran ni kalau ikut sambil lebih kurang kita baca, satu muka surat ada dalam 15 baris. Satu baris tu ada 30 hingga 40 huruf lah antaranya. Kita ambil lah 40. 40 kali 15 dah 600. 600 kali 10 yang gandaan yang paling rendah. Gandaan yang paling rendah, ya. Kalau 600 kali 10 dah 6,000. Satu muka surat tuan-tuan baca dapat pahala 6,000. Itu ambil gandaan yang paling rendah, iaitu yang kata Nabi tadi, asyru amsalihah, yang katakan 10 ganda. Tapi cuba bayangkan kalau dia naik lagi, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita. Kalau sampai 700, ya, sampai 700 di'fin, sampai 700 kali ganda, ya Allah, kita rasa kesian tengok kawan-kawan ni. Kita rasa kesian tengok kawan-kawan yang tak nak baca Quran dalam bulan Ramadan. Kita rasa kesian. Sebab apa? Sebab, ya Allah, peluang yang begini banyak yang Allah Ta'ala bagi. Selama sebulan ni, dia boleh lepas begitu saja. Cara kita berfikir tu, cara orang ada ilmu. Cara berfikir, cara orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan, ya, mudah-mudahan. Okey, baik. Marilah kita terus berusaha dan terus berdoa kepada Allah, ya, ketika bersendirian atau bersama keluarga. Jadi ambil juga kesempatan dalam Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah, sama ada berdoa itu secara sendirian ataupun berdoa secara berkeluarga. Dan kita PKP sekarang ni, alhamdulillah, cantik, elok sangat. Boleh berdoa bersama dengan keluarga. Baru ni ada orang bagi pandangan dia lah. Dia kata, kenapa, ya, pasar raya boleh dibuka, ya, kenapa pasar raya dah boleh buka, lepas tu tempat-tempat kedai-kedai semua boleh buka, kenapa masjid surau tak buka lagi? Ya, bolehlah buka. Kita ada SOP, kita ada SOP, kita ikutlah. Ada orang masjid surau pun boleh ikut semua tu SOP tu, insya-Allah. Betul lah, pandangan tu betul lah, kita pun setuju, ya. Tapi sebenarnya yakinlah tuan-tuan, ya, dalam urusan agama ni, dia sebenarnya kita mesti berlandaskan kepada maslahah dan sebagainya. Ambil kira banyak perkara, maka kita serahlah kepada ahli-ahli yang layak, ya, majlis-majlis fatwa yang bekerja siang malam, ya, rujuk kepada KKM, patut ke tak patut, sesuai ke tidak, ada keperluan ke tidak, semua benda tu yakin, insya-Allah. Kita yakin, ya, orang tertentu ini dia pun ada cara mereka, jadi kita hormat mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah kita ini, insya-Allah. Baik, jadi pada saya lah, ya, pada saya, selama mana kita tak boleh ke surau, tak boleh pergi ke masjid, tak apa, kita ada hikmah dia, ada kebaikannya. Kita berada di rumah, tuan-tuan, cuba bayangkan selama ni, boleh tak kita berdoa di rumah bersama dengan keluarga? Ada kadang-kadang nak jumpa makan sekali dengan anak-anak pun susah. Sebelum PKP ni, rasa ada keluarga yang nak makan dengan keluarga dengan anak-anak pun susah. Suami, isteri ni pun kadang-kadang ke utara seorang, selatan seorang, ya, dengan anak-anak ada 7-8 orang, kadang-kadang dapat seorang je boleh makan sekali. Susah. Jadi bila ada ni, kita boleh ambil kesempatan untuk bersama. Penting juga kita boleh solat tarawih bersama di rumah. Ya, kalau surau masjid dibuka, kita pergi masjid, anak kita tak pergi. Betul tak? Kalau kita buka surau, ya, mungkin kita suami isteri yang pergi sembahyang, anak-anak baca Quran ke tidak, sembahyang ke tidak. Sekarang ni ambillah peluang sementara belum dilepaskan lagi ni. Sampai masa, insya-Allah, sampailah.
Dia makin hari makin dekat. Mereka siang malam berfikir, berusaha macam mana nak selesai masalah ni. Jadi kita jangan duk nampak, duk fikir saja. Kita duk fikir benda yang belum berlaku. Kita boleh juga fikir apa yang sedang berlaku yang kita belum tunaikan tanggungjawab kita. Selama dah 20 hari dah ni, berapa kali dah kita sembahyang berjemaah dengan anak isteri kita? Tak sayang ke isteri kita, anak-anak kita? Ya, sampai kita sorai nak pergi masjid surau. Saya selalu ceramah mana-mana. Tuan-tuan mai ceramah masjid surau ni, mai sembahyang berjemaah ni, anak tuan-tuan kat mana sekarang? Saya tanya. Kalau saya kuliah maghrib, saya tanya, tuan-tuan mai sembahyang maghrib ni, anak tuan-tuan sekarang berada di mana? Anak tuan-tuan bukan yang kecil tau, yang besar-besar tu. Ya, yang besar-besar tu. Ya, yang umur 18, 19 ada kat mana sekarang ni? Ada kat padang bola lagi kan? Ada kat pasar raya lagi kan? Ada atas jalan raya lagi kan? Ya. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau ada apa yang berlaku sekarang ni, kita cuba ambil kesempatan, ambil peluang ni. Berdoa bersama-sama. Jadi imam, ya. Doa sama-sama, baca Quran sama-sama. Doa ni kalau berjemaah, memang boleh berdoa secara bersendirian. Kita boleh berdoa secara bersendirian. Ada orang kata, apa ni baca doa ramai-ramai ni bid'ah. Angkat tangan, doa ramai-ramai apa bid'ah pula kan, Baca doa seorang-seorang pun boleh, ramai-ramai pun boleh. Yang kita tak naknya tak berdoa. Sebab tu ada doa Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku. Kan ada doa Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika. Kan ada tu domir tu, ya. Ganti nama aku, kami. Maknanya apa? Maknanya tak salah berdoa ramai-ramai. Tambah-tambah kita ni pula orang yang bukan pandai berdoa pun. Jadi kita mengaminkan doa daripada orang-orang yang pandai. Mudah-mudahan Allah terima, makbul, dapat juga kat kita. Ya. Jadi tak apa, kita ambil kesempatan tuan-tuan, berdoalah kepada Allah SWT banyak-banyak, sama ada secara bersendirian atau bersama keluarga, ketika senang atau ketika derita. Ketika asyadaid, ya, ketika dalam susah, kita berdoa pada Allah fil raha, masa senang. Ambil kesempatan berdoa. Kalau kita nak Allah SWT mudahkan makbul doa kita ketika kita susah, banyakkan berdoa ketika senang. Banyakkan berdoa ketika senang. Jangan tunggu susah baru nak berdoa. Ada orang masa dapat projek dia tak berdoa. Bila sangkut projek baru dia doa. Itu yang masalah. Panggil orang surau, panggil orang masjid untuk solat hajat. Itu masalahnya. Tak maaf lah, ayam saya tu dia bunyi suara saya tu memang dia rajin lah berkokok ni. Allah Rabbi kan, ya. Itulah kan. Okey, jadi maknanya Allah SWT ni, ya, sentiasa dekat dengan dia. Kan? Berdoa secara bersendirian atau bersama keluarga, ketika senang atau derita, ketika dalam rumah ataupun di dalam kenderaan, ketika belajar ataupun bekerja, di setiap waktu yang kita ada, tidak kira apa jua yang kita lakukan, kerana Allah tidak menhadkan masa untuk berdoa kepadanya. Ambil kesempatan dalam bulan Ramadan untuk berdoa. Allah SWT tidak hadkan masa untuk kita berdoa. Doalah bila-bila masa pun. Ada kata ustaz, bila masa sesuai untuk berdoa? Memang ada waktu-waktu yang mustajab doa. Ada waktu-waktu yang memang peluang untuk kata kebarangkalian untuk Allah terima doa tu tinggi. Ya, tinggi. Kemungkinan besar Allah terima tu ada masa-masa dia. Kalau kata dalam bulan Ramadan, kalau satu hari tu pukul 2/3 malam, ataupun wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur. Kalau dalam seminggu, hari Jumaat, ya, malam Jumaat dan hari Jumaat, yang paling mustajab berdoa, antara mudah. Di segi peristiwa yang berlaku, contoh masa hujan lebat, boleh berdoa. Ketika berkecamuknya peperangan, itu pun waktu yang mustajab juga doa. Itu disebut dalam kitab-kitab, ya, waktu. Tapi secara umumnya berdoalah bila-bila masa pun. Dan doa ini terlalu mudah tuan-tuan, tidak macam solat, ya. Kalau solat nak kena ada wuduk, nak kena menutup aurat. Doa tak ada wuduk pun boleh berdoa, tak menutup aurat pun boleh berdoa, ya. Cuma kurang sopan je. Macam tu. Doa ni nak kuat pun boleh, nak perlahan boleh, nak angkat tangan pun tak apa, tak nak angkat tangan pun tak apa, asalkan berdoa. Apa makna doa? Doa ni makna permintaan minal adna ilal a'la, daripada bawah ke atas.
Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta pada manusia. Minta pada manusia tak panggil doa. Ya, doa ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah doa tu maknanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ya, baik. Allah Rabbi. Dan seterusnya, andainya doa yang dipanjatkan belum lagi diterima, maka janganlah sekali-kali berputus asa, kerana sesungguhnya pasti ada hikmah di sebaliknya. Hanya kita sahaja yang tidak dapat mengetahuinya lagi. Kalau kita dah berdoa, ada orang dia kata saya dah berdoa banyak kali Ustaz, tapi belum diterima lagi, macam mana ni? Teruskan, jangan putus asa, sebab doa kerja kita. Yang memakbulkan itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh ambil kerja Allah, sebab kerja Allah, kerja dia lah. Kita kerja kita sebagai hamba, minta je. Dia lulus tak lulus, dia izin tak izin, itu hak dia. Kalau hari ni kita boleh terima, di tempat kerja kita, kita buat permohonan cuti ke, permohonan untuk tambah gaji ke, apa pun permohonan kita, bergantung kepada putusan. Kita sedia menerima. Kalau dia kata tak boleh, tak lulus, tak boleh buat apa. Ada peluang, minta lagi. Kita tak boleh marah. Apa bos ni tak bagi saya ni? Awak bos ke saya bos? Awak bos ke saya bos? Awak YB ke saya YB? Itu cerita lama kan? Okey, baik. Awak bos ke saya bos? Sebab apa? Sebab kaedah dia, kita ni orang minta. Dia lulu tak lulu tu kerja dia. Jadi dengan Allah SWT kita minta. Allah nak bagi tak nak bagi, itu hak dia. Tapi yakin dah, Allah dah sebut ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan hajatku apabila mereka meminta. Cuma ada syarat-syarat dia. Belum sampai masa sesuai, Allah Maha mengetahui. Maka jangan berputus asa, mesti ada hikmah di sebaliknya. Ada orang dia minta masa tu, dia minta supaya dapat kekayaan contohnya, naik pangkat contohnya. Tak makbul, orang lain dapat jawatan tu. Dia pun, ya Allah aku minta tak makbul. Allah Maha mengetahui masa tu tidak sesuai untuk kamu. Jawatan itu tidak sesuai untuk kamu. Allah Maha mengetahui. Mungkin dengan sebab kalau kamu dapat benda tu, Allah Maha mengetahui kalau kamu dapat apa yang kamu nak tu, merosakkan diri kamu. Wallahu a'lam. Maka yakinlah, ya, faqaddarhu taqdira. Takdir Allah Ta'ala ini, Allah yang menetapkan. Ma qaddarallah, apa telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik. Itulah yang sebenar-benarnya. Dan tidak ada benda yang berlaku dalam hidup kita ni secara kebetulan. Tak ada. Kalau tuan-tuan selalu follow Ustaz Ibit Liu, ya, saya selalu tengok juga kadang-kadang, bila ada orang susah, dia pergi tolong. Bagus, dia pergi tolong. Dia tak kata, dia kata selalu dia kata semua benda ni tidak berlaku secara kebetulan, mesti ada asbab dia, mesti ada hikmah dia. Allah sayang kita, dia kata. Jangan kita kata kebetulan, tak ada. Allah yang tentukan benda tu berlaku. Tidak ada benda dalam dunia ni yang berlaku secara kebetulan, tak ada. Ya, mesti ada sebab dia. Hikmah yang kita tak tahu. Bila kita akan tahu? InsyaAllah sampai waktu masa di akhirat nanti kita akan tahu. Yakinlah Allah SWT pasti mendengarnya. Teruskan berharap dengan Allah SWT, kerana dialah Tuhan yang Maha Pengasih, dan Penyayang. Baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan lagi Maha Perkasa, dalam dakapan Ramadan yang suci ini kami kerdil hina dengan rasa rendah diri mendadah tangan ke hadrat-Mu, ya Allah. Maka ambil kesempatan dalam Ramadan itu untuk berdoa kepada Allah dengan rasa rendah diri. Sebab tu bila kita berdoa, biarlah ada dalam keadaan tadarruan wa khufyatan, dalam keadaan tadarru' wa khufyah, dalam keadaan tadarru', merendah diri, wa khufyah, rasa bimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bila angkat tangan berdoa tu nampak lagi sombong. Ya Allah, minta dah ya Allah, bagilah aku nak ni ya Allah, kalau kau bagi, tak nak bagi tak apalah. Itu cara dengan manusia. Kita siap lempar lagi. Kau nak bagi tak? Tak nak bagi sudah. Itu dengan manusia. Dengan manusia pun kalau kamu bersikap sedemikian, apa balasan manusia itu pada kamu? Ya, kamu minta dengan manusia. Dah lah minta, sombong pula tu, berlagak pula tu. Aku tak heran lah kalau kau tak nak bagi pun, agak-agak orang tu bagi dah kat kita. Ya, sombong ni datang minta, lepas tu orang tak bagi, dia marah kita balik. Nah, dengan manusia pun benda tu boleh berlaku. Bayangkan dengan Allah SWT, kita minta secara sombong, tak boleh. Maka mintalah dengan Allah, kepada Allah dengan nada yang merendah diri,
nada yang dalam keadaan seolah-olah kita ni terlalu mengharapkan. Ya, kalau perlu angkat tangan, angkatlah. Dan Nabi SAW selalu angkat tangan, ya. Dan tangan Nabi tu tinggi, katanya setengah tu, ya, ada masa Nabi angkat tangan tu sampai kain ridak yang ada atas bahu dia ni jatuh ke bawah. Tinggi, ya, tinggi. Dan tetap macam tu doa pada Allah. Kita ni angkat mula-mula tinggi, lepas tu lama-lama turun letaklah kat bawah. Hantarlah kau imam panjang sangat, ya, nak? Mintalah seorang-seorang. Tu cara kadang-kadang sikap kita tak faham keadaan doa ni. Ya, minta dengan Allah sampai nak putus tangan, kita gantung tangan. Rasa berat ni, kan? Baik, itu kesungguhan kita Allah nilai. Ya, Allah nilai. Kita rasakan kerdilnya kita sepanjang bulan Ramadan ini. Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada masa lagi, ya, sejam, ya, diperuntukkan untuk saya. Jadi hari ni, ya, kita ada cerita tentang cinta. Cinta kepada Allah supaya kita akan rasa seronok beribadah. Kita tak rasa penat, tak rasa letih. Ya, lepas tu pula kita cerita tentang hubungan biarlah kita dengan Allah secara terus, iaitu secara berdoa. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita seorang-seorang ke ramai-ramai, tak kisahlah. Minta, yang penting minta. Ya, supaya apa? Supaya nampak kita ni mengharapkan Allah. Dan kalau tak diterima pun tak apa, ya. Allah Taala yang terbaik. Ya, terima alhamdulillah, tak terima pun alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Keadaan dapat ke tak dapat ke, Allah Taala Maha mengetahui. Itu sikap kita. Kadang-kadang bercakap kita ni, ialah ustaz kata ustaz, kadang-kadang macam tu juga. Saya nasihatkan diri saya jugalah. Maknanya kadang-kadang melatah juga kita ni pun. Melatah kita ni. Ya, tak dapat-dapat, ya. Siap balik marah orang sebab apa yang kita nak kat luar tak dapat. Apa yang kita cari tak dapat. Sebenarnya kita marah siapa? Kita marah siapa sebenarnya? Sebab yang memberi itu siapa? Yang memberi itu Allah. Dah belajar dah, Allah Ta'ala yang memberi. Tidak ada benda yang kebetulan, tak ada. Allah Ta'ala yang beri. Jadi setiap benda yang kita komplain, setiap benda yang kita tak puas hati, adalah seolah-olah secara indirect, secara tak langsung kita tak puas hati dengan Allah. Allahu Akbar. Layakkah kita tak puas hati dengan Allah? Layakkah kita sebagai hamba yang kerdil ni, hamba yang lemah ni, ya, tak puas hati dengan Allah? Hari ini seorang anak tak puas hati dengan mak ayah pun tak layak dia bercakap kasar, tak layak, ya. Tu baru mak ayah. Bayangkan dengan Allah SWT, ya, yang segala-galanya Allah Ta'ala bagi, silapnya silap sebelah kita, tapi kita komplain tak puas hati. Baik. Jadi dalam kesempatan bulan Ramadan, ambil kesempatan bersama keluarga, bersama kawan-kawan, buat apa yang terbaik. Buat apa yang terbaik. Doa banyak-banyak. Doa ringkas. Kalau rasa payah nak berdoa, ambil doa-doa ringkas je. Takkan sepanjang sebulan ni tak ada satu doa yang kita boleh ambil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa ringkas sangat, ya. Itu sebenarnya doa yang disebut sebagai ummud doa. Itu disebut sebagai ibu kepada doa, betul, ya. Jadi dah ambil ibu, dah tak payahlah anak datang sendirilah. Pandai dia bercakap. Tu kalau ambil ibu yang ada anak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Itu yang kita minta selalu, kan. Tapi tuan-tuan tambahlah sikit, ambillah. Dalam Ramadan ni ada satu doa yang Aisyah tanya Rasulullah, kan. Kalau dapat Lailatul Qadar macam mana, doa apa? Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tu tambahanlah. Tapi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, aku minta kepadamu afuwun karim, ya, kemaafan dan kemuliaan. Tuhibbul afwa, engkau sukakan kepada kemaafan ini, ya Allah. Allah suka memaafkan. Allah tak berdendam, ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah daripada salah silap kami, ya Allah. Banyak kan baca dalam bulan Ramadan ni. Waktu semayang fardu pun boleh baca. Jangan kata, ada kata dia kata boleh kalau baca waktu lain boleh, tak ada masalah. Bacalah waktu bila pun.
Okey. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi maaf kepada kemaafan, dan Engkau maka maafkanlah daripada kesalahan kesilapan kami selama ini. Itu dia kan. Kalau tuan-tuan nak baca doa lain lagi, hafal pendek-pendek. Contoh saya bagi doa untuk ibu bapa kan. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Warhamhuma, kasihanilah mereka ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik aku semasa kecil, ya. Mereka mengasihi aku semasa kecil. Baca doa tu. Doa untuk keluarga, untuk anak-anak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah isteri dan anak-anak yang sejuk mata memandang. Kata azwaj tu isteri-isteri, tak apalah sebut isteri saja sudahlah. Ya, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami isteri dan anak-anak yang sejuk mata kami memandang ke arah mereka. Ya. Banyak doa-doa tuan-tuan boleh rujuk Baru ni ada orang telefon saya, Ustaz tolong bagi doa ringkas untuk saya baca dalam semayang. Saya jadi imam dah sekarang ni, boleh tak Ustaz bagi doa ringkas? Nak doa apa dia? Banyak doa ni. Nak doa untuk ibu bapa ke, nak doa untuk murah rezeki ke, doa untuk sihat tubuh badan ke, ya. Jadi combine. Dapat doa-doa tu sambung jadi panjang. Kalau rasa tak ada masa, baca sikit-sikit. Hari ni satu doa, esok doa lain, lusa doa lain. Yang penting kita berdoa, kan? Okey, baik. Jadi dalam kitab kita ni dia masukkan sekali ni doa-doa dalam bahasa Melayu. Ya, dalam bahasa Melayu yang kita tuan boleh baca sepanjang bulan Ramadan. Ni okey, baik. Apa doa dia? Ya, saya nak ambil ada 2-3 je. Doa ni arwah tok guru yang susun, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dia mulakan dengan nama Allah. Asmaul Husna fad'uhu biha. Kan Allah Ta'ala kan ada 99 nama. Maka berdoalah dengan nama-nama ni. Sebab tu bila kita nak berdoa, antara kaedah juga, di samping kita puji-pujian pada Allah, selawat pada Nabi, ya, kita juga boleh sebut nama-nama Allah. Saya tingkatan 3, tingkatan 4 dulu lagi. Ustaz saya, arwah Ustaz Muhammad Zain, ya, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah rahmati dia, kan. Okay. Dia selalu sebut, dia kata nama-nama Allah Ta'ala ni kalau nak umpamakan seperti kita hantar surat, kita letak stamp. Kalau stamp tu stamp mahal, dia kata cepat sampai, selamat sampai. Tapi kalau stamp harga 5 sen, sampai juga tapi lambat. Betul lah kot, kan? Zaman tu lah zaman stamp. Sekarang tak adalah surat menyurat sangat, kan. Jadi kalau kita nak katakan nama-nama Allah, selawat semua dalam doa kita tu, boleh untuk mempercepatkan, untuk lebih menjamin supaya Allah terima, ya, insya-Allah boleh, ya. Jadi sebut nama Allah, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya. Haji Rahim pun ada dalam ni, nama dia cantik, kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah, kerana kami banyak melakukan dosa terhadap-Mu, ya Allah. Mula sekali letakkan pengakuan tu. Jangan sombong. Kita ni manusia pendosa, tau. Kita ni manusia pendosa. Letakkan diri kita ni manusia yang berdosa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah, kerana kami terlalu banyak melakukan dosa terhadap-Mu, ya Allah. Ya, letakkan diri kita ni manusia yang berdosa, baru senang. Ya, jangan tak rasa berdosa, jangan tak rasa bersalah. Biar sampai mengalir air mata pun tak apa. Ada orang bila ingat dosa, dia mula mengalir air mata, meleleh air mata, dia sedih dia. Ada orang bila dia ingat dosa, dia tak boleh tidur malam. Saya pernah jumpa sahabat saya, tuan-tuan, sampai 5 bulan tak boleh tidur. Saya tanya dia kenapa tak boleh tidur. Dia kata otak saya ni berjalan, Ustaz, fikir mati, fikir dosa, fikir silap salah, macam-macam benda. Bahaya ni, ya. Bila ingat dosa lah. Ada orang kata saya tak ingat apa pun dosa, tak kisah, biasa. Hari ni kamu tak rasa lagi,
Ke depan, jangan ingat kamu boleh rasa macam kamu rasa sekarang. Saya pernah jumpa ada orang yang dia ingat dosa, dia rasa macam dia tak ada guna hidup dalam muka bumi. Baru ni datang seorang budak muda. Ustaz, saya rasa saya nak bunuh diri. Nak bunuh diri, tuan-tuan. Ya? Saya rasa saya nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab saya rasa saya tak guna dah hidup dalam muka bumi ni. Ustaz sebut dosa apa? Saya buat belaka. Ya Allah. Ya? Saya kata sabar. Jangan kecewa. Dosa, salah, silap ni semua orang buat dosa, buat silap. Kan saya dah sebut banyak kali, Allah Ta'ala maknanya sentiasa mengampuni akan hambanya. Allah tak pelik kalau manusia buat dosa. Sebab apa? Memang manusia ni jenis buat dosa, kerosakan atas muka bumi. Yang peliknya, yang hairannya, apabila peluang dah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berdoa, tapi dia tak ambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala dah bagi jaminan Allah mengampuni segala dosa manusia. Seluas lautan dosa kita, ya, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di daratan, banyak dosa kita. Buih di lautan contohnya. Kita buat dosa, kalau Allah nak ampun sekejap, putih bersih macam kain putih tu. Allah Rabbi, Allah Ta'ala ni maha pengampun, tuan-tuan. Ya, Ghaffar. Allah ni kan sifat dia, nama dia satu apa? Ghaffar. Ghafurur Rahim. Allah ni sentiasa mengampuni, sentiasa mengasihi. Allah Ta'ala sayang kat hamba dia. Allah sayang kita. Allah sayang kita ni. Sebab tu Allah jaga kita dengan macam-macam. Allah bagi peraturan itu, peraturan kebaikan untuk kita. Allah bagi semua tu bukan nak membebankan kita, tapi Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah tak peduli apa nak jadi pada manusia. Seorang ibu ayah, kalau dia sayang ke anak, apa dia buat? Dia pantau apa yang anak dia dah buat. Dia tolong nasihat kalau salah, kalau silap. Dia tunjuk ajar. Ni salah macam ni, kalau degil 2-3 kali dia pukul. Pukul tu bukan pukul benci, pukul sayang. Begitu Allah Ta'ala, lebih daripada tu lagi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi segala peraturan-peraturan hidup ini, Allah bagi tidak sekali-kali untuk nak menyusahkan manusia, tidak. Alhamdulillah ya Allah, ya. Maka sebab itulah dalam bulan Ramadan, doa antara doa tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Melayu, ya. Apa doa dia? Yang saya baca tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, kerana kami terlalu banyak dosa kepadamu ya Allah. Tuan-tuan boleh buat nada, ataupun kalau tak buat pun, maknanya sendiri datang rasa tu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, banyak sungguh dosa yang kami lakukan ya Allah. Maka kita flashback balik dosa-dosa kita yang lama-lama. Inilah cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rasa cinta kepada Allah, ya, bila datang rasa cinta dalam diri kita terhadap Allah dan rasa tanggungjawab kita kepada Allah, maka kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian. Mula-mula sekali minta Allah ampun dosa, sebab yang lain-lain tu akan menjadi mudah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Hari ni masalah kita hari ni, kenapa? Kerana dosa, tuan-tuan. Hari ni yang terhalang segala benda yang berlaku pada kita kerana dosa yang ada pada kita. Hijab, dosa ni menjadi hijab kepada kita. Clearkan yang tu dulu, buang yang tu dulu, clearkan jalan tu dulu, supaya kalau air nak mengalir, clearkan sampah sarap tu dulu, buang sampah sarap tu dulu. Ya, Abang Ron ada ni, ya. Abang Ron, terima kasih kerana bersama dengan kita. Ya, ni Abang Ron ni, non Muslim, ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Abang Ron selalu ikut, ya, ceramah saya. Ni saya bersama dengan Selcom ni, Abang Ron, ya. Mudah-mudahan Abang Ron sentiasa sihat. Ya, ni orang Sabah ni, ya. Terima kasih Abang Ron, ya. Orang lain saya tak sebut. Bukan apa sebab nak tak terganggu, tapi Abang Ron ni saya teringat kat dia ni. Pagi tadi dia tak ikut kuliah saya, ya. Okey, baik. Allahu Rabbi. Apa lagi yang kita minta kepada Allah? Kami, ya Allah, kami selalu lupakan Engkau ya Allah ketika kami sihat, tetapi kami ingat padamu bila ditimpa sakit. Ini dia pengakuan kita. Kita mengaku, ya Allah, sesungguhnya aku ni banyak buat dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ataupun aku ni selalu lupakan Engkau ketika sihat, tapi bila sakit aku sentiasa sebut namamu ya Allah. Macam tu kaedah dia. Biasalah manusia. Bila sihat mana nak ingat Allah?
Bila sakit, Allah, Allah sakitnya ya Allah, sakitnya. Biasa. Cuba pergi hospital tengok. Allahu akbar, sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah. Itu yang biasa dengar. Masa sihat berapa ramai yang sebut Allah. Kadang-kadang nak sebut Allahu akbar dalam takbiratul ihram pun tidak, maknanya tak semayang. Tapi bila sakit, Allah, sakit. Ya. Kalimah yang keluar kat mulut kita, Allah. Tuan-tuan, kita sebut Allah. Allah terlalu mudah. Kalimah yang paling mudah disebut ya Allah. Orang nak mati, kalimah Allah mudah. Tak perlu sengit kanan kiri atas bawah, tak perlu. Allah, Allah. Mulut tak bergerak pun keluar. Allah, Allah. Lidah boleh bergerak. Allah dah sebut dah. Kalimah Allah ni kalimah yang sesuai dalam keadaan macam mana pun. Allah. Orang Datuk Allah, Allah. Bunyi Allah juga. Nampak? Kalimah Allah ni kalimah yang kita percaya ke tak percaya, sampai satu masa dalam keadaan terdesak macam mana pun orang akan sebut Allah. Disebut Firaun sendiri ketika dia nak mati, ketika dalam keadaan tenggelamkan air laut ketika itu, disebut Allah. Ya? Saya pernah dengar satu cerita, dia seorang pendakwah mengatakan ketika seorang hamba Allah tu nak jatuh daripada kapal terbang, dia ni non-Muslim, tapi kalimah yang mula keluar Allah, Allah, dirakamkan dalam satu pesawat yang sedang bergoyang nak jatuh. Kalimah yang keluarnya Allah, Allahu akbar. Sebab apa? Sebab Allah lah Tuhan sebenar-benarnya. Cuma cara kita mendekatkan diri kepada Allah, itu yang perlu kita belajar. Ya? Keadaan kita hari ni, keadaan kita, dia terpulang pada diri kita. Allah, Allah dalam diri kita. Saat nak mati tu, ni nak mati ni, ketika itu kita tak peduli dah kiri kanan tu, keluarga pun tak peduli apa dah, sebut mengucap Allah, Allah, kan. Tuan-tuan bayangkan, kita ingat Allah ketika kita senang, ya, kita ingat Allah, kita ingat Allah ketika kita susah, dan kita lupa Allah ketika kita sihat. Buang yang tu. Doa malam-malam, ya Allah, sesungguhnya aku ni banyak buat dosa padamu ya Allah. Dosa yang aku sengaja, yang aku tak sengaja ya Allah. Yang aku ingat, yang aku tak ingat ya Allah. Dosa aku sebagai seorang isteri, dosa aku sebagai seorang ibu, dosa aku sebagai seorang anak, dosa aku seorang hamba. Ya Allah, dosa aku sebagai isteri terhadap suamiku, dosa aku sebagai suami terhadap isteriku, sebagai seorang ibu yang gagal memberi pendidikan pada anak-anak. Aku seorang anak ya Allah yang gagal untuk berbakti kepada aku ya Allah. Sebutlah apa doa sekalipun tuan-tuan. Yang penting kita letakkan rasa mengemisnya kita kepada Allah. Kita mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letakkan diri kita begitu. Biar kita menangis, ya, biar kita mengalirkan air mata, mudah-mudahan dia memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ambil kesempatan, sebab tu saya kata mengemis cinta ilahi. Ramadan ni kita nak mengemis cinta Allah. Selama ni lama dah kita mengharapkan cinta manusia, kita kecewa. Seorang isteri mengharapkan cinta suami, suami marah, suami ada tak kena, benci, marah kat suami. Sekejap, lepas tu baik semula, sayang sampai tu masa bergaduh balik. Begitu juga mak dengan anak pun begitu. Ada mak yang kecil hati dengan anak, patut ke? Tapi dah benci, nak macam mana? Sampai masa sayang balik, maka tak berkesudahan, tak akan berkesudahan. Baik tuan-tuan, ya, ada 5 minit lagi, ada 2-3 doa lagi yang saya boleh buat dalam bentuk doa dalam begini, supaya tuan-tuan berdoa, ya, bukan hanya mengaminkan, bukan sekadar amin, amin, habis bagi salam balik begitu saja, ya. Baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, terlalu banyak ini ya Allah. Kami selalu lupakan Engkau ya Allah ketika kami sihat, tapi kami ingat padamu bila kami sakit ya Allah.
Kami lupa kepadamu ketika kami senang, tetapi kami ingat padamu bila datang kesusahan. Kami ya Allah banyak melupakan kepadamu ya Allah di saat kami gembira, tapi kami ingat kepadamu ketika kami sedih. Kami banyak habiskan masa usia muda kami dengan seronok dunia ya Allah, tetapi kami mula ingatmu ketika usia sudah menjenguk tua. Ya, masa muda kita jolly, masa muda kita tak peduli segala-galanya. Tapi bila tua tuan-tuan, ya, bila tua manusia nak ke mana? Nak ke mana? Apa hala tuju kita? Sampai masa usia kita semakin hari semakin meningkat tuan-tuan. Ya, bila sampai satu masa kita pergi ke masjid, pergi ke surau, dengar kita ditimpa musibah, sakit sana sakit sini, kawan-kawan pun semakin hari semakin kurang. Ketika itu manusia akan ingat kepada Allah. Sebab itulah kesempatan yang ada tuan-tuan di Celcom, masih muda belia, ya, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian di Celcom, masih kuat, masih bertenaga selama mana Allah Ta'ala bagi tenaga pada kita. Setakat hari ini Allah masih bagi. Pagi esok belum tentu kita boleh pergi kerja. Pagi esok belum tentu kita boleh pergi kerja. Dalam keadaan kita hari ini, kita confident hari ini boleh balik berbuka puasa bersama keluarga, belum tentu juga. Ya, ingat Allah. Jadikan ujian yang menimpa kita sekarang ini, ya, sebagai penyebab kepada kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu ya Allah, ampunilah semua dosa dan kealpaan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingatimu ya Allah. Ya, kita sedih hari ini, sahabat-sahabat ramai yang lalai kerana habuan dunia yang tidak seberapa. Siapa yang tak nak dunia? Semua orang nak dunia tuan-tuan. Dunia ni orang nak. Kalau tak nak dunia ni, orang tu tak tahu cari dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah bekal untuk akhirat, dan kamu jangan lupa nasib kamu di dunia. Maknanya wala tansa nasibaka minad dunya. Kita atas dunia disuruh kerja, disuruh cari rezeki, ya, pastikan makan minum, terjaga keluarga, selesa, tak salah. Tetapi janganlah sampai tak peduli agama. Ya, ni kawan-kawan kadang-kadang ya Allah, ya, sedih saya ada terlihat 3 siaran live kawan-kawan kita, ya, buat live ni sebenarnya seronok sebab kawan-kawan boleh tengok ramai. Kalau saya ceramah dulu 10 orang, 15 orang, sekarang ni tazkirah dalam live ni beratus orang boleh tengok, seluruh dunia boleh tengok ni, kan. Ada orang dia silap guna tau. Dalam masa live ni dia buat macam-macam kerja gila-gila bagi dia seronok, ya. Dia dedahkan segala kekurangan diri dia, ya, dia tunjukkan yang tidak elok. Ya Allah, Kenapa masih lagi tak rasa yang kita ni, ya, yang kita ni tak sepatutnya buat begitu. Ya? Janganlah duk rasa bangga bila kita buat jahat, buat silap. Buat live tak pakai baju, cuba bayangkan seluruh orang tengok. Orang lelaki, orang muka aurat pun, ya Allah, ruduh perangai tuan-tuan, tak pakai baju. Tolonglah, ingat Allah Ta'ala. Ni seluruh orang tengok ni. Ambil gambar dalam keluarga pula isteri tak pakai tudung, anak-anak perempuan dengan baju kelawarnya, ya. Nak buat live pun agak-agak lah. Takkan kita sedia untuk dedahkan aib kita kepada orang? Setakat kita yang buat silap, buat salah, tu pun tak tahu Allah nak ampun ke tidak dosa kita. Dosa kita menyebabkan orang lain berdosa. Cuba bayangkan. Ya Allah, ya. Tuan-tuan, baik, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami. Kerja yang sia-sia. Kita minta jangan Allah jadikan kita ni orang yang sia-sia, buat kerja yang sia-sia. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Dan banyak lagi contoh-contoh doa yang kita boleh kongsikan dekat sini. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, setiap titik susu ibu yang mengalir dalam diri kami ya Allah. Segala penat lelah mereka membesarkan kami ya Allah, Engkau gantilah semua itu dengan kebajikan untuk mereka yang membawa kepada syurga ya Allah, ya Rahman. Tuan-tuan yang nakkan doa ini, tuan-tuan boleh mesej saya WhatsApp.
Ya, saya WhatsApp, saya ambil gambar, saya scan, ya, buku ni saya scan doa, contoh-contoh doa ni dalam bahasa Melayu yang panjang hampir 2 muka surat, ya. Saya boleh bagi doa ni dan tuan bacalah doa ini dengan nada meletakkan diri kita, keadaan tu diri kita, bukan orang lain. Banyak contoh doa ni baru saya baca tadi untuk diri sendiri, lepas ni doa untuk ibu bapa, lepas tu doa untuk adik-beradik, untuk sanak saudara. Ya Fattahu ya Ali, bimbinglah kami yang lemah untuk melihat jalan keluar dari segala masalah yang membelenggu kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rashid, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Alim. Beri rezeki, keselamatan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh, ya, boleh minta dengan saya. Nanti saya boleh WhatsApp lah, ya, boleh WhatsApp pada saya 019 228 6567. Tuan WhatsApp kat saya, minta doa ni, saya scan sekejap lagi, saya hantar pada tuan-tuan untuk jadikan doa ni sebagai bacaan, bacaan ketika tuan-tuan, ya, selepas solat, bacalah dalam bahasa Melayu dan cuba hayati betul-betul. Mudah-mudahan, ya, arwah Tok Guru ni pun dapat sumbangan juga kerana dia menyusun doa-doa ini, dan doa-doa ini selalu dibaca oleh beliau, dan doa ini sudah angkatan terbukti, ya, dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhir sekali, ya Allah, sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah. Ya Allah, kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Kalau Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, jadikanlah ibadah kami ibadah yang terbaik, ya Allah. Jadikanlah ibadah kami ibadah yang terbaik, dan Engkau menerimanya ibadah kami ini, ya Allah. Sekiranya umur kami masih panjang, temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang, yang akan kami buktikan lagi kecintaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, terimalah segala amal ibadat kami selama sebulan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami untuk buktikan kecintaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, taqabbal minna doa, ya Allah. Sekadar itulah saya rasa untuk hari ini perkongsian saya. Terima kasih pada pihak Celcom, Menara Celcom yang sudi menjemput saya pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kebaikan, dan saya minta maaf ada silap salah, kekurangan dan sebagainya. Minta ampun dengan Allah SWT. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.